besar, gentar dan pantas. Dan jawapan ni kamu dengar ketika menjawab perpisahan agar mereka tidak melakukan kesilapan. Okey, cikgu nampak Amzar dia kata C di situ, dia tidak koboh. Tidak gopoh di sini, betul. Manakala soalan yang ketiga, program lawatan ke rumah anak yatim di Kuala Selangor itu diadakan pada hujung bulan ini. D. Apa jawapan dia? D. D, yang cikgu nampak jawapan dia D, betul. Akan. Jawapan dia ialah akan, betul. Okey, kita cuba pula soalan yang ke bawah ni. Okey, 5 ni. Pihak Rusia Kem Kepimpinan Murid telah menyerahkan senarai barang-barang yang perlu dibawa oleh para peserta kem tersebut. Okey, kau fikir mana jawapan yang betul? Soalan yang kelima. Mana jawapan yang betul? Rusia tu betul tu. A tak boleh. A tak boleh. Nombor 5 D, kamu lihat betul-betul, baca betul-betul soalan nombor 5 tu. Okey, kamu tengok sini B Okey, B. Kamu tengok sini, senarai barang, tidak perlukan senarai barang-barang. Senarai barang cukup lah. Okey, jawapan ialah B, betul. Okey, cuba soalan nombor 6. Para peniaga makanan perlu menjaga kebersihan gerai pada setiap masa untuk menjaga keselamatan orang ramai yang datang ke gerai mereka untuk menjamu selera. Jawapan ni kamu kata A yang betul. Kat sini kamu ganti dengan apa ni? Kalau ganti jawapan ni ganti dengan apa? Setiap. Setiap Okay, kita gantikan kepada setiap. Okay. Lepas itu, kamu cuba soalan yang ketujuh. Soalan yang ketujuh, kamu pastikan kamu lihat soalan ni perkataan condong di sini. Perkataan condong. Ini juga perkataan yang condong. Ini juga perkataan yang condong. Ini juga perkataan yang condong. Manakah penggunaan yang betul di situ? Okey, soalan yang ketujuh. Kita semak satu-satu, kita baca dulu. Keuntungan kasar yang diperolehi daripada jualan nasi lemak pada setiap hari memberikan semangat kepada Kak Liza untuk meneruskan jualan nasi lemak. Okey, yang ni betul ke salah ni? Betul ke salah? Betul. Yang ni betul Okey. Okay. Mak Siah mengambil segenggam garang kasar lalu digaul pada ikan-ikan yang hendak dijadikan ikan masin. Betul ke salah? Betul. Jadi betul Okey. Kita tidak seharusnya menggunakan kata-kata kasar ketika betul ke? Betul Okey. Jawapan dia ialah apa? Jawapan apa? 3. C. Betul. Okey, cuba nombor 8. Kamu cuba soalan nombor 8. Ini penggunaan perkataan ikatan di sini. Okey, yang ni pun ikatan. Baca satu-satu dan kita akan pastikan mana jawapan yang ayat yang betul. Okey, nombor 1. Baca satu-satu dulu. Izara memberikan buah tangan dari Sabah kepada ini sebagai tanda ikatan. Betul ke salah ni? Nombor 1. Betul ke salah? Salah. Kamu kata salah Okey. Penyaga banyak menghasilkan puisi yang berikatan kata yang indah. Betul ke salah? Nombor 2, betul ke salah? Salah. Betul. Okey. Saya berharap ikatan keluargaan dengan keluarga angkat saya akan berkekalan. Betul ke salah? Betul. Betul. Salah. Betul Okey, lepas tu nombor 4, Pak Cik Saleh membetulkan ikatan
sambil anak lelaki ni yang kurang semak. Betul. Okey. Betul. Habis jawapan dia apa? Jawapan dia apa? Betul. C. 2, 3, 4 D. 2, 2, 3, 4 C D. D. Betul, D. Jawapan D. Okey, kita cuba soalan yang bawah ni pula. Okey, yang ni kamu kena baca dulu dan manakah jawapan yang betul. Okey, Puan Liza dan suaminya bersyukur kerana ketiga-tiga orang anak mereka telah berjaya dalam kerjaya masing-masing. Apa jawapan kamu? Saya dapat jawapan daripada apa jawapan? Jawapan cuma A betul. Ketiga-tiga orang anak mereka. Jawapan A jawapan A. Okey, 10. Okey, kamu baca soalan nombor 10 baca soalan nombor 10. Pada pelancong. Baca kan? Boleh bacakan? Soalan Para nombor 10. pelancong yang berkunjung ke Pulau Redang pasti akan berasa kagum akan keindahan pemandangan semula jadinya yang sungguh amat terindah. Okey, mana jawapan ni? Jawapan nombor 10. B. B Okey, B betul. B. Jawapan dia B. B. Yang ni kamu kena gugurkan, ni tak payah. Lepas tu indah ni, ni kamu gugurkan. Jadi sungguh indah. Okey. Kita pergi kepada soalan yang ke-11. Soalan 11. Baca satu-satu baca satu-satu. Betul ke salah? Abang berasa sedih kerana berpuluh ekor ayam ternakannya mati akibat diserang penyakit. Betul ke salah? Salah. Mana yang salah? Salah. Berpuluh ekor. Mana yang salah? Berpuluh. Berpuluh. Berpuluh Kalau berpuluh ni kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan apa? Kita apa yang tertinggal? Satu tu salah cikgu. I tu salah. berpuluh tu. Berpuluh-puluh. Jawapan Salah. Berpuluh-puluh. Berpuluh-puluh. Berpuluh-puluh jawapan ni. Okey, berpuluh-puluh okey. Okey, nombor 2, pihak berkuasa telah mengambil berbagai langkah untuk mengurangkan kemalangan di jalan raya. Ini betul ke salah ni? Betul okey. Betul. Para penduduk diingatkan supaya menjaga kebersihan kawasan kediaman mereka pada setiap hari. Betul ke salah? Betul. Okey. Betul. Nur Nadirah telah menunggu rakannya di Brunei sejak 1.5 jam yang lalu. Betul ke salah? Apa yang salah? Salah. 1 jam setengah. 1 jam setengah. 1 jam tu 1 jam tu betul. betul kan? 1 jam ni betul kan? 1 jam setengah betul. Oh, ni betul. Kalau ayat ni apa yang salah sebenarnya? Sejak. Ni Betul. betul. Kalau betul kat sini. Okey, betul. Ni kat sini betul. Yang ni betul kan? Okey. Jawapan ni 2, 3, 4 lah. Jawapan ni 2, 3 dan 4. Jawapan ni ialah D. Okey. Kita pergi kepada soalan 12. Baca satu-satu, jangan apa. Cikgu nak tanya kamu baca. Nombor 1 ni baca dekan dulu, lepas tu adakah betul ke salah. Lepas tu bagi tahu. Kalau perkataan yang salah bagi tahu cikgu. Soalan nombor 12. Betul ke salah? Tekap benar anak perempuan Puan Lapisan itu membantu membuat kerja rumah. Salah. Betul. Tekap. Betul Okey, betul. Nombor 2, pengetua sekolah kami sungguh kesal akan tindakan segelintir murid yang gemar ponteng sekolah. Betul ke salah? Betul. Betul. Fahami sekali geram apabila melihat pemandu kereta di hadapannya memandu sambil menggunakan telefon. Salah. Salah. Apa yang salah tu? Sekali geram. Geram. Geram sekali. Geram sekali. Okey, ya, betul. Okey, nombor 4.
kenangan Umairah semasa bercuti di Kundasang bersama-sama dengan keluarganya ialah kenangan yang amat terindah sekali Salah. buat dirinya. Salah. Hello. Salah. Mana yang salah? Yelah. Kenangannya amat Terindah. terindah sekali. Okey, ialah ni kamu ganti. Okey, yang ialah ni yang salah ke atau mana yang salah? Amat terindah Yang sekali. terindah. Amat yang terindah Amat kan? terindah. Amat terindah tu. Sepatutnya Terindah. Yang indah. amat indah, amat indah. Dekat sini kenangan ni sebenarnya cikgu nak tanya kamu. Kenangan ni dia menunjukkan apa kenangan ni? Yang dah lepas. Bukan, maksud cikgu dia kata adjektif ke, kata kerja ke, macam ni? Kata adjektif. Kata adjektif kan, kenangan kenangan ialah kata adjektif kan. Kata adjektif. Kalau kata adjektif di sini, kata adjektif kat sini. Kat sini kata adjektif. Okey, kalau kat sini kata adjektif, kat sini ialah ni betul ke salah? Ialah ni betul ke salah? Salah. Salah. Kamu ganti dengan apa? Adalah. Adalah. Adalah, betul. Okey, ialah kata nama, betul. Okey. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, kamu tengok sini. Soalan ni kamu lihat kat sini. Sama maksud. Sama maksud. Maksud yang paling hampir sekali. Okey. Okey, yang ni kamu kena baca semua. Baca satu-satu dulu dan baru jawab soalan ni. Di. Okey, D. Ada jawapan lain selain daripada D. D? Ha? D. D Afifah. Okey, kita lihat kat sini. Dekat sini nama orang tu ialah Encik Badrul. Dia ni sentiasa mengutamakan aspek keselamatan semasa bekerja di pelantar minyak. Okey, kita lihat kat sini kamu kata dia aspek keselamatan ada aspek keselamatan ada, sentiasa diutamakan oleh siapa? Oleh Encik Badrul semasa bekerja di kawasan pelantar minyak. Betul lah. Jawapan dia ialah D. Okey, jawapan dia D semua dia kata D Okey. Sila tutup telefon Sila tutup telefon ni tak mengganggu kelas Okey, kita pergi kepada pilih peribahasa yang paling sesuai. Kita tidak seharusnya melakukan sesuatu kerja separuh jalan. Sebaliknya, kita perlu dilakukan secara hingga selesai. Tolong siapa ni tutup dia punya mic tolong tutup mic Bila jawab saja bila buka mic. Roman tutup mic Roman tutup mic. Okey, yang ni dia maksud dia buat kerja separuh masa saja, separuh jalan saja. Dan cikgu nampak daripada jawapan daripada Farhana dia kata C di situ. Bagai melepas batuk di tangga. Okey. Okey C okey. Kita pergi kepada yang bawah ni. Peribahasa-peribahasa di bawah menggambarkan bahawa seseorang yang hendak berjaya perlulah berusaha. Okey, apa dia perlu usaha? Semua kata perlu usaha. Satu. Manakah jawapan nombor 15? Okey, kamu kata D ada jawapan lain?
Dia kata kecuali ni. Nombor 1 tu ada kemahuan, ada jalan, betul. Nombor 2 hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih, betul. Ada padi, semua kerja jadi. Ada beras, semua kerja deras. Betul ni. Yang tak betul ni lah. Oh, Jawapan ni ialah D. D lah, dia kecuali. Jawapan dia D Dia kata menggambarkan ni, perlu berusaha. Okey? Okey, yang ni lepas ni kamu, cikgu harap kamu boleh baca ni dulu. Baca dulu sendiri Baca dahulu tentang cerpen ni Cerpen ni tentang apa ni? Dia tajuk cerpen ni ialah tajuk dia ialah Thalia dan Raksasa Kat-Kat. Okey, kamu baca dahulu muka surat ni dulu. Baca dulu Okey, baca dahulu ni dulu. Petikan ni baca dulu. Dah habis baca muka surat ni, bagi tahu cikgu. Lepas tu cikgu akan kongsikan pada muka surat yang kedua. saya baca. Okey, baca di sini, baca sendiri. Baca sendiri Dah baca, kita pergi okey, kepada okey. okey. Dah baca buku surat ni, beritahu cikgu Cikgu akan kongsikan muka surat yang sebelah. Siapa dah habis baca, beritahu cikgu. Dah. Sudah okay. Cikgu harap semua dalam kelas ni semua habis baca Dah, cikgu. Okey dah okay. Dah. Kalau tak habis baca nanti cikgu akan pergi balik tempat ni. Okay, baca muka surat sebelah ni pula. Baca dahulu Siapa dah habis baca, sila beritahu. Okey, Afifah dah habis. Farah dah habis. Anas pun dah habis. Yang lain-lain tu cikgu harap semua dah habis baca Okey. Okey, kamu sekarang ni kamu baca dulu soalan nombor 1. Baca dulu soalan nombor 16 ni, nombor 16 ni, kamu baca dulu. Siapakah yang menetap katak raksasa yang terperangkap di kem balak tersebut sehingga mati? Okey, dia kata kat sini Sidik, Tuan Binjah, Mandur kem balak dan pekerja kapal korek.
Okey, tak apa. Kita lihat dulu lepas ni. Okey, dah baca dah soalan 16? Cikgu akan bawa kamu ke petikan. Dah. Dah Okey. Okey dah kita pergi kepada petikan. Kat situ kamu boleh dapat jawapan. Okey, kat sini kamu cari jawapan dekat sini. Daripada sini sampai ke sini. Lepas tu bagi tahu cikgu. Sebutkan dia punya mana jawapan dia pada perenggan tersebut. Dan bacakan. Bacakan kat mana jawapan dia? Siapa boleh bacakan jawapan dia? Boleh baca jawapan dia pada petikan? Siapa boleh baca? Siapa boleh baca daripada petikan tu jawapan dia? Hai cikgu. Okey, kat mana jawapan dia? Baca kan? Namun entah apa-apa alasannya mandor kem balak menetap mati kesemua yang terperangkap itu. Okey, betul, bagus. Betul, yang ni betul tepatkan jawapan kamu. Yang ni bukti dia yang jawapan kamu Jawapan kamu yang soalan tadi itulah jawapan dia yang kamu dapat. Betul. Jawapan dia ialah Mando Kem Balak. Jawapan dia C. Okey, kamu dapat jawapan di situ. Okey, lepas tu nombor 2 ni, Dodo dan Misa berlari terkontang-kanting mendukung anak-anak mereka. Kata terkontang-kanting dalam baris ayat di atas bermaksud apa? Terkontang-kanting. Dia terkontang-kanting. Okey, macam dia berlari-lari tu, dia terkontang-kanting lah. Mana je jawapan dia betul juga? Apa jawapan ni? Tanpa haluan. Tanpa haluan maksudnya. Dia lari tanpa haluan. Dia lari tak mana-mana je. Pasal mungkin dia kejar dengan orang. Sebab itulah dia berlari terkontang-kanting. Betul. Okey, soalan 18. Di manakah letaknya bangunan Dodo dan Misa membawa anak-anaknya bersembunyi? Okey, kamu baca dulu kem balak di tepi lombong, di landasan kereta api dan di lingkaran reben gegasi. Lepas tu cikgu akan bawa kamu ke atas untuk nak semak dia punya jawapan ni Ini siapa? Afifah dia kata A di tepi lombong. Di tepi lombong ke A di kem balak? Okey, kita lihat kat sini. Dekat mana Dodo dan Misa membawa anak-anaknya? Okey. Dekat sini kamu boleh cari. Cuba cari, boleh bacakan jawapan dia. Siapa boleh bacakan jawapan dia? Cikgu dah buat tanda merah kat situ. Mana jawapan dia? Siapa boleh baca? Saya nak baca cikgu. Dodo dan Misa. Siapa boleh baca? Saya baca. Okey, cuba kau baca. Dodo dan Misa berlari terkontang-kanting mendukung anak-anak mereka melihat orang lain berlari ke arah dua bangunan di tepi lombong.
Okey, di tepi lombong. Betul. Dia bawa anak dia kat ni lah. Di tepi lombong, betul. Dua bangunan di tepi lombong, betul. Okey, dah selesai kat situ. Jawapan dia betul. Jawapan dia ialah di tepi lombong. Okey. Dan kamu lihat kat sini, dia kata gaya bahasa apa yang terdapat dalam ni. Dia gunakan perkataan bagai kat sini. Bagaikan. Bagai ni dia apa? Siapa boleh bagikan jawapan dia? Cikgu nampak Afifah dia kata A. Okey, bagi dia simili betul. Kalau kamu lihat perkataan macam bagai ni semua, dia rujuk kepada simili. Okey, betul Okey. Kita pergi kepada soalan yang ke-20. Yang berikut merupakan alasan yang tidak wajar terhadap tindakan maknum mandur kem balak menetak semua kata taksasa yang terperangkap kecuali soalan 20. Farhana kata A betul ke? A betul ke A? Tidak wajar, dia kata tidak wajar. Baru kamu dah tukar jawapan jawapan ialah D. Adakah kata-kata hijau tu mengganggu ketenteraman anak-anak penduduk kampung? Tak ada kan? Okey, yang ni lah. Jawapan dia ialah D. Jawapan D Okey. Okey dah. Kita dah cukup Kita pergi kepada soalan lain kat sini. Okey, kat sini kamu tengok sini, kamu kena cari pola Pola kat sini, pola frasa nama, kamu kena nyatakan frasa nama apa? Pola frasa kerja kat apa? Kamu tuliskan dalam chat tu, apakah frasa nama? Dan apakah frasa kerja? Tuliskan, itu penjaga zoo tu frasa apa? Frasa nama Okey, penjaga zoo tu, cikgu tulis kat sini. Penjaga zoo. Penjaga zoo ialah frasa nama. Okey, lepas tu satu lagi apa lepas tu? Frasa kerja apa? Bacakan frasa kerja. Membersihkan kandang usaha. Sila bacakan frasa kerja. Membersihkan apa? Membersihkan Kandang rusa. sedang membersihkan. Kamu tulis panjang lengkap Sedang membersihkan. Kandang rusa. Ini ialah frasa frasa kerja. Ini ialah frasa kerja Tapi kamu teruskan kepada soalan yang bawah ni. Soalan yang kedua. Apakah frasa nama? Okey, frasa nama ialah Fatihah Okey. Fatihah ialah frasa nama. Okey. Lepas tu frasa adjektif. Frasa adjektif frasa adjektif. Okey, frasa adjektif frasa adjektif ialah hebat, benar, bermain bola daring. Okey, ini ialah
frasa adjektif. Okay, itu ialah frasa adjektif. Kamu kena tulis panjang frasa bukan sahaja hebat saja sebabnya frasa tu ialah satu frasa lah. Frasa tu menunjukkan ni, hebat benar bermain bola sepak. Kalau dia kata adjektif, kamu tuliskan hebat saja. Afifah faham tak Afifah? Frasa ialah satu Faham, klausa. cikgu. Faham Okey. Okey, kita teruskan kepada soalan yang bawah ni. Okey, yang ni cikgu nak kamu bermainkan kata kerja tapi ayat itu tak dikira sebagai kat sini kamu tengok betul. Ini jawapan Farah punya Okey Farah, cikgu nak terangkan kamu. Dekat sini dia menunjuk memang ada kata kerja tapi dia menunjukkan, kamu tengok sini dia menunjukkan pada permulaan ayat tu dia gunakan perkataan hebat. Farah, dia menggunakan perkataan hebat di situ. Hebat tu ialah kata adjektif. Dia bermula daripada sini. Hebat benar bermain bola sepak. Bermain bola jaring. Dia tak mulakan dengan bermain. Okey? Okey. Okey, yang ini cikgu nak kamu baca dahulu bahan nombor 1. Baca dulu bahan nombor 1 Baca dahulu bahan yang pertama. Okay, baca dahulu bahan pertama Bila dah baca, fahamkan apa yang ditulis dalam cerpen menuai emas ni. Fahamkan. Lepas tu cikgu akan kongsikan kepada bahan yang kedua. Siapa dah habis baca, beritahu cikgu. Okey, Afifah dah Afifah dah, lain-lain Farah macam ni dah habis baca ke? Nabil, kamu dah habis baca? Anas, dah habis baca ke? Okey, Mujibuddin dah habis Okey dah, okey. Kita pergi kepada bahan yang kedua Bahan yang kedua, kamu lihat kat sini. Baca bahan kedua pula. Baca bahan yang kedua. Baca bahan yang kedua. Kamu baca, belum baca lagi, kamu kata dah. Baca bahan yang kedua Sila fokus. Okey, Afifah dah sudah baca bahan kedua. Farah pun dah. Dah. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa?
Bagi tahu nama Okey dah. Kita pergi kepada soalan kat sini cikgu nak kamu, siapa yang kata dah tadi tuliskan jawapan kamu dekat apa dalam kita punya Google Chat Cikgu nak jawapan dia seperti itu Dia kata berdasarkan bahan satu dan bahan kedua, nyatakan kemudahan-kemudahan yang diperoleh Alif dan Izharah dalam bidang mereka ceburi pada era serba moden ini. Apakah kemudahan yang ada? Kamu boleh tulis Alif apa kemudahan dia dan Izharah apa kemudahan yang ada. Alif apa kemudahan dia? Kamu kena nyatalah kemudahan dia. Ni cikgu tulis kat sini dulu. Manakala Izharah apa dia kemudahan dia? Cikgu boleh bawa ke depan ke atas supaya kamu boleh jawab soalan ni. Cikgu nak, boleh tak cikgu bawa ke atas supaya kamu boleh jawab soalan yang pertama ni. Boleh okey. Mula-mula kamu cari Arif, apakah kemudahan yang ada dia gunakan. Alif dulu Alif. Ni nampak. Apakah kemudahan yang digunakan? Tulis jawapan dalam chat. Alif apakah kemudahan yang digunakan? Tulis jawapan dalam chat siapa boleh jawab bahan yang pertama? Apakah kemudahan yang digunakan oleh yang ada pada Alif? Okey, Nabil cikgu tulis jawapan dulu. Kita lihat kat dulu Nabil punya jawapan. Alif Nabil dia kata kemudahan tu ialah jentera nuai, dah betul. Jentera nuai dan mesin pembaca, betul. Okey, yang ni Farah dengan Farhana, betul. Okey, dua-dua betul Okey, sama. Okey. Lepas tu kita lihat pula apakah kemudahan yang ada pada yang digunakan oleh Izharah. Okey, Afifah, cikgu nampak jawapan kamu. Okey, Izharah dia dah tulis kat situ dah. Okey, kita tunggu jawapan daripada rakan kamu yang lain dulu sebelum kita cikgu tulis jawapan yang apa. Siapa ada jawapan-jawapan yang lain untuk Alif, untuk apa? Untuk Izharah. Remis. Telefon pintar. Tablet. Cikgu kata
Tak, cikgu kata tulis lah dalam apa, dalam chat. Janganlah. Semua orang tulis dalam chat Komputer iPad. Jangan main-main Okey, kita lihat kat sini. Okey, cikgu tampak Farah punya jawapan. Kalau tulis ikut dalam bahan tu boleh ke? Macam Okey. boleh. Okey, mula-mula kamu tengok sini. Okey. Kita lihat kat sini. Tolong jangan main-main Kita berada dalam kelas ni. Kamu punya tingkah laku dalam kelas kamu direkod Okey, kat sini telefon pintar. Lepas tu ada komputer riba. Okey. Apa lagi selain daripada tu, komputer riba. Itu je kan. Okey. Cikgu tulis jawapan dia. Telefon pintar dan komputer riba. Okey, cikgu tulis kat sini. Okey, telefon. Okey, telefon pintar dan komputer riba dan komputer riba. Okey, kita pergi kepada soalan di kat sini. Okey, kamu kena tengok sini, berdasarkan kedua-dua petikan, nyatakan persamaan antara alif dan izrah. Persamaan antara alif dengan izrah. Apakah persamaan dia? Okey, Nabil dia kata mempunyai kemudahan yang cukup mempunyai betul. Mempunyai kemudahan kemudahan yang cukup. Okey. Modal yang sikit. Modal yang sedikit boleh diterima juga. Modal yang sedikit, okey. Ada lagi tak soalan yang daripada tu? Okey, menggunakan teknologi canggih untuk memudahkan kerja, betul. Semangat semangat. Semangat betul ke semangat Semangat macam mana? Semangat macam mana? Apa yang kamu kata semangat? Yakinkan para pelanggan. Yakinkan para pelanggan, cikgu rasa tak. Cuba kamu tengok dekat Afifah ni. Kamu tengok dekat Izara ni. Dekat situ siapakah yang memberi semangat kepada Izara? Siapakah yang memberi semangat kepada Izra? Siapakah yang memberi semangat kepada Izra? Siapa? Lepas tu, siapakah yang memberi semangat kepada Alif? Okey. Siapakah yang memberi semangat kepada Alif? Tok Ketua. Ketua. Okey, kamu tengok, kamu boleh kata kat situlah Kamu boleh tolong kat sini. Okey, macam mana kamu tulis tentang semangat? Macam mana kamu nak tulis tentang semangat?
Kamu tulis kat situ semangat Pekerjaan diberikan. itu. Semangat diberikan oleh orang yang diberikan oleh orang yang berpengalaman, orang yang berpengalaman, orang yang berpengalaman. Okey. Pengalaman lah, ibu ada pengalaman, tok pengetua pun pengalaman Okey. Okey, lepas tu kita pergi kepada soalan yang bawah ni. Okey, yang bawah ni. Kejayaan Alif dan Izra merupakan hasil usaha kegiatan mereka. Pada pendapat anda, apakah langkah yang perlu dipraktikkan oleh seseorang untuk mengekalkan kejayaan yang telah diperoleh? Bagaimana nak kekalkan? Apa yang kita kena buat? Baik, cikgu. Kalau periksa kamu kena buat ayat lengkap yang perlu masa kelas ni boleh lah tapi masa periksa mesti tulis ayat yang lengkap. Kalau tidak kamu tak dapat markah yang lengkap juga lah. Ataupun markah yang penuh. Untuk mengekalkan kejayaan Okey, cikgu. yang telah diperoleh. Ialah kamu ada. Kalau jawapan macam ni, kamu tengok sini Okey, yang ni dia tak, kalau kamu tengok sini, kalau soalan macam ni, 4 markah ni. 4 markah kamu kena bagi 2 isi lah. 2 isi Okey, yang ni Nabil jawapan dia kata sentiasa rajin. Ialah diperolehi, yang telah diperolehi ialah sentiasa rajin. Lagi apa? Sentiasa rajin lagi apa lagi kita nak kekalkan kita punya kejayaan kita. Okey. Tidak mudah berpuas hati. Okey, tidak mudah berpuas Mengekalkan prestasi hati bekerja. dengan kejayaan. Tak. Mengekalkan prestasi bekerja. Mengekalkan prestasi bekerja untuk kamu dah jawab balik tu. Dikata kat sini mengekalkan kejayaan. Macam mana kita nak kekalkan kejayaan? Okey. Lepas itu seseorang tidak berputus asa. Tidak berputus asa. Okey. Mengekalkan prestasi bekerja tu ialah mengekalkan kejayaan. Kamu dah ulang balik ayat tu, kamu tukar dia punya perkataan je. Tak boleh. Ini Farhana dia kata jangan sentiasa berusaha, tidak berputus asa dan Untuk memajukan diri. okey, sentiasa berusaha sentiasa berusaha panjang je. untuk memajukan diri. Okey, lepas tu ni Afifah dia panjang ayat dia. Pada pendapat saya, langkah yang perlu dipraktikkan oleh seseorang untuk menggagalkan kejayaan ialah dengan cara sentiasa bertanya dengan orang banyak. Okey, betul. Sentiasa bertanya serta berwibawa dalam kejayaannya, betul. Selain itu, seseorang perlu sentiasa bersemangat dalam melakukan kerja ini sampai tidak mudah mengalah dengan emosi yang terganggu, yang mengganggu, betul. Maksudnya dia tak ambil lah kalau dia ada masalah, dia tak adalah ambil masalah-masalah masuk dalam pekerjaan dia contohnya dia akan kekal fokus. Okay, Afifah, kamu punya jawapan tu betul Nabil dia kata membuat suatu perkara yang lain daripada yang ni boleh juga. Maksudnya dia buat perkara tu dia menggunakan idea yang berbeza dengan rakan lain.
Maksudnya dia berbeza, idea dia berbeza. Dia seorang yang kreatif. Yang tu pun boleh juga. Maksudnya dia nak kekal kerjaan, dia nak supaya dia ni berusaha, okay, dia akan terus menggunakan kreativiti dia. Okay, ini Farhana dia kata jangan sentiasa membeza-beza diri dengan orang lain. Yang tu cikgu tak berapa faham lah kamu punya soalan jawapan ke Farhana. Membeza-bezakan diri sendiri dengan orang lain. Jangan sentiasa membeza-beza diri. Jangan kita membezakan, jangan kita macam mana cikgu nak kata, jangan ayat kamu tu cikgu rasakan kamu kena betulkan lah. Tak begitu jelas. Kamu kena tukar ayat kamu. Tak begitu jelas. Beza-bezakan diri macam mana? Macam mana nak bezakan diri? Itu ada persoalan tu. Ada yang kamu tertinggal cikgu rasa ni. Okay. Okay, yang tu kita dah selesai kita dah selesai kita punya tu Sebenarnya ada soalan-soalan ni ada soalan-soalan lain minggu depan kita akan cuba bincangkan Cikgu dah bagikan soalan ni. Kamu cubalah baca tentang novel novel Meniti Impian ni tingkatan 2 punya. Kamu bacakan, lepas tu kamu cuba bacakanlah tentang ni peranan-peranan guru. Kita akan gunakan bahan yang sama untuk minggu depan. Okey. Okey kelas, terima kasih cikgu nampak hari ni semua bersemangat Okey, bersemangat untuk menjawab soalan tadi. Ada lebih kurang 20 soalan objektif dan juga kamu ada jawab soalan tentang cerpen iaitu Talia dan Raksasa Kad-Kad. Lepas tadi kamu juga ada jawab soalan yang berkaitan dengan prasa. Prasa. Lepas tu juga kamu ada jawab soalan yang berkaitan tentang tentang ada 2 bahan pertama dan kedua. Okey. Terima kasih semua kerana telah memberi jawapan. Terima kasih cikgu. Kita jumpa lagi pada minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu. Sama-sama. Cikgu, terima kasih. Sama-sama. Cikgu, terima kasih cikgu. Sama-sama. Jumpa lagi.